Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak membincangkan contoh soalan pengiraan melibatkan kadar tindak balas. Okey, diberi soalan menunjukkan rajah bagi kaedah sesaran bawah air dan diberi jadual pemerhatian. Okey. Isi padu gas hidrogen yang terhasil di antara tindak balas antara asid sulfurik dan zinc dikumpul dan diukur bacaan biuret pada selang masa 30 saat. Okey, langkah yang pertama, kita perlu melengkapkan jadual berikut dengan mengira isi padu gas hidrogen. Okey, so bagaimana kita nak mengira isi padu gas hidrogen? Isi padu gas hidrogen boleh dikira dengan cara kita mengambil bacaan awal biuret dan ditolak dengan bacaan semasa biuret. Okey, so sebagai contoh kita nak mengambil bacaan isi padu gas hidrogen pada selang masa 0 saat. So 0 saat 82 kita tolak dengan 82, maka kita akan perolehi bacaannya adalah 0.00. Okey, biasanya isi padu gas atau bacaan biuret kita ambil sehingga 2 titik perpuluhan. Okey, kita kira untuk isi padu gas hidrogen pada saat ke-30. Okey, jadi pada saat ke-30 bacaan awal biuret adalah 82.00 cm padu. Kita tolak dengan bacaan semasa biuret pada saat ke-30 adalah 55.00 cm padu dan kita akan perolehi jawapannya adalah 27.00 cm padu. Jadi kita isi jawapan tersebut di dalam jadual. Okey, dan kita kira untuk keseluruhannya. Okey, ini yang saya telah kira. Awak lengkapkan. Okey. Daripada jadual kita perhatikan pada saat ke-150 isi padu gas telah mencapai tahap maksimum iaitu sebanyak 67.00 cm padu. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang pertama. Soalan minta kita tuliskan persamaan kimia. Okey, persamaan kimia yang terlibat di dalam tindak balas ini adalah antara asid sulfurik iaitu H2SO4 bertindak balas dengan logam zinc. Jadi kita tahu tindak balas antara asid dan juga logam akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Jadi garam yang terhasil adalah garam zinc sulfat dan gas hidrogen. Jadi kita lihat sama ada persamaan ini telah seimbang atau belum. Sekiranya belum seimbang, kita perlu seimbangkan persamaan kimia ini. Okey, kemudian soalan B, soalan minta kita lukis graf isi padu gas karbon dioksida. Okey, lukis graf isi padu gas karbon dioksida yang terbebas melawan masa pada kertas graf. Okey, jadi kamu perlu lukiskan pada kertas graf. Kamu boleh ambil paksi X adalah isi padu gas hidrogen. So pada paksi X, kamu boleh buat skala 2 cm kepada 10 unit. Alright. Untuk paksi Y, saya salah di sini. Ini paksi Y ya. Ini paksi X. Untuk paksi X, kamu boleh ambil 2 cm kepada 20 unit. Alright. Supaya memudahkan kamu nak mengira semasa kita nak mencari kecerunan tangent nanti.
Okey, seterusnya soalan lukis graf. Okey, ini lukisan graf yang saya dapat. Okey, ini adalah graf yang kita akan dapat. Jadi kamu boleh lukis pada kertas graf dan bandingkan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Kemudian soalan C. Soalan C dia minta kita kirakan kadar tindak balas purata. Okey, dia kata pada graf. Okey, pada graf kadar tindak balas purata. Okey, so kalau kita tengok kadar tindak balas purata, kita hanya perlu menggunakan formula. Jadi kadar tindak balas purata, kita anggap ini adalah kadar tindak balas purata keseluruhan tindak balas. Jadi kita menggunakan formula kadar tindak balas purata bersamaan dengan jumlah isi padu gas secara keseluruhan. Dibahagikan dengan masa yang diambil. Jadi jumlah isi padu gas kita lihat pada sebenarnya saya suka lihat pada jadual. Okey, jadi kalau kita lihat pada jadual, isi padu gas yang terkumpul adalah sebanyak 67 cm padu. Okey, 67 cm padu iaitu pada saat ke-150. So kita ambil jumlah isi padu gas yang terkumpul adalah 67 cm padu dibahagikan dengan masa 150 saat. Dan jawapan akhir kita akan perolehi adalah 0.447. Ini kamu perlu tekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Okey, untuk kadar tindak balas, kita perlu menulis jawapan. Kamu ambil jawapan sehingga 3 titik perpuluhan ya. Okey, seterusnya soalan yang kedua, soalan C2 dia minta kita kirakan kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, kalau dalam minit pertama bermaksud kita perlu kira kadar tindak balas tersebut daripada masa 0 saat sehingga ke 60 saat. Okey, daripada masa 0 saat sehingga ke masa 60 saat. Ini adalah dalam minit pertama. Okey, saya kecilkan sedikit. Okey, jadi dalam minit pertama dia bersamaan dengan jumlah, ini formula. Biasanya saya memang galakkan pelajar menulis formula supaya dalam masa yang sama kamu boleh ingat formula. Okey, dari 0 saat hingga 60 saat. Dan dibahagikan dengan masa. Okey, jadi jumlah isi padu gas dari 0 saat hingga 60 saat. Kita ambil jumlah isi padu pada saat 60, 46 saat. Dibahagikan dengan 0.00 iaitu isi padu gas pada masa 0 saat. Dan masa dia kita boleh ambil 60 saat tolak dengan 0 saat. Dan kita kira kita akan perolehi jawapannya iaitu 0.767 cm padu per saat. Okey. Kemudian soalan C3, kadar tindak balas dalam minit kedua. Okey, baca soalan betul-betul. Kalau dalam minit kedua bermaksud kita ambil daripada minit pertama. Okey, di sini. Kita ambil pada minit pertama. Okey, sehingga minit kedua. Yang saya warnakan ni. Okey, itu adalah kadar tindak balas dalam minit kedua. Okey, jadi cara pengiraan dia, formula dia adalah bersamaan dengan jumlah isi padu gas dari minit
1 hingga minit 2. Okey, dibahagikan dengan masa. Okey, jadi nilai dia kita masukkan iaitu dari minit 1 hingga minit 2 kita kena tolak 64.50 tolak dengan 46 cm padu. Kita bahagikan dengan masa minit kedua 120 saat tolak dengan minit pertama 60 saat. Jadi kita akan perolehi jawapannya adalah 0.308 cm padu per saat. Dengan soalan seterusnya, soalan minta kita hitungkan kadar tindak balas pada saat ke-60. Okey, ini merupakan kadar tindak balas pada masa tertentu. Jadi kita perlu melukis tangent pada lengkuk graf. Okey. So ini adalah mesti guna pembaris. So pada saat ke-60 di sini titiknya. So kita lukis tangent yang menyentuh pada titik ini, titik 60 saat. Okey, kita letakkan pembaris supaya dia menyentuh pada titik tersebut. Okey. Kemudian kita lukiskan segitiga bersudut tegak. Okey. Seterusnya kita kirakan kecerunan tangent. Okey, kecerunan tangent pada saat 60 bersamaan dengan perubahan Y dibahagikan dengan perubahan X. So sini titik Y. Okey, titik Y dia adalah 7 lebih kurang 75 tolak dengan lebih kurang 20 dibahagikan dengan masanya 120 saat tolak 10 saat. Okey. Sebab kertas graf saya ni dia tak berapa nampak dia punya unit dalam. Jadi saya anggarkan. So untuk kamu yang buat graf, mesti ambil nilai yang tepat. Jadi kita bahagi, kita akan dapat nilai kecerunan tangentnya adalah 0.500 cm padu per saat. Dan nilai kecerunan tangent ini adalah nilai kadar tindak balas tersebut. Jadi kita dah perolehi jawapan untuk D1 iaitu 0.500 cm padu per saat. Okey, sekarang kita nak mengira. Okey. Tadi pada saat ke-60. Yang B, soalan yang kedua kita nak mengira pada saat ke-90. So pada saat yang ke-90, kita lihat titiknya di sini. Okey, yang saya warnakan warna hijau. So kita ambil pembaris dan kita lukiskan tangentnya. Okey, kita lukis tangent. Okey. Sebenarnya lagi besar tangent yang kamu lukis, lagi besar segitiga yang kamu lukis, lagi tepat nilai tersebut, kecerunan tersebut. So kita buat segitiga bersudut tegak dia.
Okey. So, ini adalah segitiga bersudut tegak. So, kita cari kecerunan tangent pada saat 90. Okey, so kita ambil perubahan Y bersamaan dengan perubahan X. So, kita perolehi dekat sini Y dia adalah lebih kurang 78 tolak dengan 30 dibahagikan dengan perubahan X 160 tolak dengan 0. So, kita akan perolehi nilainya adalah 0.300 cm padu per saat. Jadi ini adalah nilai kecerunan, nilai kecerunan tangent ini adalah sama dengan nilai kadar tindak balas. Jadi ini adalah 0.300 cm padu per saat. Okey. Seterusnya, soalan minta kita bandingkan kadar tindak balas pada saat ke-60 dan saat 90. Okey, so kalau kita lihat saat ke-60 ni lebih tinggi berbanding saat ke-90. Jadi kita katakan kadar tindak balas pada saat ke-60 lebih tinggi berbanding saat ke-90. Okey, saya tekankan lagi sekali, untuk kadar tindak balas kita menggunakan istilah tinggi atau rendah. Jangan guna istilah besar, meningkat, kita guna istilah tinggi atau rendah. Seterusnya kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya semakin tinggi nilai kecerunan graf, semakin tinggi kadar tindak balas. Manakala semakin rendah nilai kecerunan graf, semakin rendah kadar tindak balas. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi.